اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadinil mab'usi Sayyidina Muhammadinil mab'usi. Kalau kita baca wasal, Muhammadanil mab'usi, Muhammadin, tanwin ni nunun sakinah, nun mati. Jadi nun mati berjumpa dengan al-mab'usi, lam pun mati, maka tak boleh nak baca. Maka nun yang mati tadi itu dibubuh baris bawah, dia lebih ringan dengan baris bawah. Jadi Muhammadanil mab'usi, tapi nun tu tak ada lah di tulisan tu, tak ada. Kalau kita baca wasal, Muhammadin al-mab'usi, Muhammadanil mab'usi. Macam doa selepas daripada azan, doa selepas di iqamah tu, ati sayyidana Muhammadanil Muhammadanil apa? Dia ada dua tempat tu. Doa selepas azan, doa selepas iqamah tu. Dia kadang-kadang doa hok kita baca di masa-masa tertentu ni, kita nak baca dalam mengajar gini ni, dia kena bang dulu sekali. Lepas habis bang baca doa, baru dia mari. Dia ada dua tempat. Satu ati sayyidana Muhammadan. Satu lagi wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Maqaman mahmudan alladzi, maqaman mahmudanil ladzi. Tu yang kedua, yang sebelum tu. Wa ba'ashu ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Muhammadanil wasilata, Muhammadan al-wasilata. Kita wasalnya Muhammadanil wasilata. Macam wasal qul huwallah tu nah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Ahadun Allahus samad. Ahadunillahus samad. Ada nun kecil tu. Dia kalau Quran lama memang ada di Quran tu. Kalau Quran baru ni tak ada dah. Kalau Quran lama-lama dia ada tu. Dia asalnya tanwin ni nunun sakinah, nun mati. Jadi nun mati jumpa dengan lam yang mati, dua mati tak boleh nak baca, maka nun tu dihidupkan dengan baris bawah. Sayyidina Muhammadanil mab'usi bibahiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Daripada dia punya permulaan kitab ni, kita boleh gambar dah bahawa kitab ni kitab tauhid.
turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatih. Ni cerita pula bibahiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatih. Ni cerita bab kerasulan. Jadi dia panggil bara'atul istihlal dalam ilmu badai. Orang panggil apa? Orang panggil notis di muka jalan. Maknanya gambaran tu kita boleh tahu dah kod depannya apa benda bicara. Gambaran dia ada. Daripada mukadimah kitab ni, macam yang terdahulu, alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Cerita orang mukmin. Syumusal ma'rifati, ma'rifah, musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yaqin. Tauhid, yakin. Ni gambaran ilmu ni, ilmu pembicaraan bab pegangan, bab iman, bab ma'rifah, tauhid, usuluddin. Ni gambaran di permulaan kitab. Mana kitab kita nak bicarakan bab iman, bab ma'rifah, bab tauhid, bab wahdaniyah, bab kerasulan, risalati, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab ni. Cuma minggu lepas saya ada sedikitlah cerita berkaitan dengan ma'rifah, tauhid. Pembicaraan kita dalam kitab Faridatul Faraid ni adalah pembicaraan ma'rifah, permulaan agama. Awaluddin ma'rifatullah, dia akan nyatakan di hadapan. Kemudian apakah takrif ma'rifah? Apakah takrif ma'rifah permulaan agama? Kemudian didatangkan pula permulaan pembicaraan ilmu tauhid. Apa pembicaraan ilmu tauhid dalam ilmu syariat kita? Ini dicerita kemah. Kemudian dicerita pula berkaitan dengan iman. Cerita berkaitan dengan iman. Apa dia takrif iman? Dia datangkan dalam kitab kita ni, Islam satu, iman satu, ihsan satu. Jadi kemudian didatangkan takrif apa dia iman. Jadi lengkap dalam kitab kita ni. Dan kitab kita ni membicarakan ilmu tauhid. Apa dia tauhid? Membicarakan bab makrifah, permulaan agama. Apa dia makrifah? Kemudian cerita bab iman. Apa dia takrif iman? Ni kena faham molek sini ni. Dalam kitab Faridatul Faraid ni kalau kita kira kitab hok memang lengkap lah dalam ni. Bagi kita hok peringkat permulaan nak mengaji memanglah kita jadikan kitab Faridatul Faraid ni sebagai panduan besar kepada kita. Mana kalau kita ada apa-apa, buka dalam kitab Faridatul Faraid. Kalau orang pun ada apa-apa masalah, kita pun buka dalam kitab Faridatul Faraid contohnya. Ni ada kereta menghalang ni. WN 6078 Exora putih. WN 6078. Saya jadi selalu sebut berkaitan dengan apa dia tauhid, apa dia makrifah, apa dia iman. Sebab sekarang ni banyak pula timbulnya pembicaraan makrifah, pembicaraan tauhid, pembicaraan iman, hak pembicaraan bab maqam ihsan. Kita cerita di sini makrifah permulaan agama, tauhid iman hak permulaan agama. Adapun makrifah dalam kitab hakikah, contoh minggu lepas kitab hikam, kitab ad-durun nafi, kitab al-manhalus safi, kitab tanwirul qulub, memang disebut makrifah juga. Tapi bukan makrifah permulaan agama, itu makrifah aulia. Kalau begiang belum lagi makrifatullah, makna dia belum sampai lagi maqam aulia. Tak ada salah apa-apa. Tapi kalau dalam kitab tauhid makrifah syariat ni belum lagi makrifatullah,
belum lagi mentauhidkan Allah, belum lagi beriman dengan Allah, kufur nama dia. Nah, kufur keadaan kita ni. Keadaan kita hakikah bagian-bagian kedudukan basirah masing-masing belum lagi ma'rifatullah, makna belum sampai makrifah aulia. Tak naik lagi makam wahdatul af'al, tak naik lagi makam fana. Maknanya apa? Orang syariat, orang tariqah, bukan orang makam hakikah. Tak ada apa-apa pun. Kalau dalam kitab hikam ada Nabi mengatakan belum lagi mentauhidkan Allah, nu tauhid khasah nu, tauhid 4 dia panggil. Kita duk ngaji tauhid 3, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, hak sifat yang keenam wahdah, itu cerita lain. Belum lagi beriman dengan Allah, beriman tu, iman hak peringkat aulia, iman para sahabat radhiyallahu anhum. Ni dia ada perbezaan yang sangat jauh antara pembicaraan syariat dengan pembicaraan hakikah. Sangat jauh. Sebab kita biasa dengar kan, syariat, tariqah, hakikah. Kita duk cerita ni syariat. Hak dalam kitab hikam Abu Nabi duk cerita makrifah, tauhid, iman tu, hak hakikah, maqam aulia. Di tengah tu pula ada hak tariqah di tengah tu. Jadi maknanya antara syariah dengan hakikah dia bukan sebelah menyebelah. Faham tak? Bukan sebelah menyebelah. Tengah tu ada tariqah di tengah tu. Jadi macam mana boleh jadi ni, jadi kucalana campur aduk antara makrifah tauhid syariat, makrifah tauhid hakikah, walaha antara syariat dengan hakikah ni bukan sebelah menyebelah. Ini sangat jauh lari. Mana kita kata kok macam Thailand dengan Singapura lah. Tahu kan Thailand dengan Singapura nak bolok lagi, nak berebut sempadan. Tahu, faham tak? Kalau Malaysia dengan Singapura tu munasabah. Kalau Malaysia dengan Thailand munasabah lah di sebelah-sebelah. Tapi kalau Thailand dengan Singapura dia berebut sempadan, berebut. Tu pelik dah tu sebab Malaysia duduk tengah. Takkan jadi berebut. Jadi antara syariah dengan tariq dengan hakikah, dia takkan jadi bolok. Bolok ni jelas tidak mursyid dalam bidang hakikah, yang nyata jelas berat laginya tidak mursyid dalam bab syariat. Siapa tak faham apa dia makrifat dalam syariat kita, permulaan agama, apa dia tauhid dalam permulaan agama, dia campur aduk ni boleh bawa pada rosak pegangan. Ni kena cermatlah. Sebab kalau guru yang benar-benar mursyid, saya biasa mengaji maghrib baca kitab Faridatul Faraid, lepas isyak baca kitab hikam ataupun baca kitab Ad-Durrun Napih. Pada masa dia kuliah maghrib baca kitab Faridatul Faraid, dia kupas makrifah syariat ni, tauhid syariat ni. Tak kosek pun hak pembicaraan hakikah. Selesai sembahyang isyak, kelas lepas isyak ni pula ada sebahagian lagi yang tunggu, mengaji pula kitab hakikah. Dia kupas makrifah hakikah, makrifah aulia. Dia kupas tauhid khasah, tauhid aulia. Dia tak cerita, tak babik pun dengan hak kuliah maghrib tadi. Sebab tu itu medan lain, itu ilmu lain. Ini medan lain, ini ilmu lain. Ini mursyid dia panggil. Dia boleh membezakan mana pembicaraan syariat, mana pembicaraan hakikah. Walaupun hanya sebelah main isyak je tengah tu, di malam yang sama kuliah maghrib dan kuliah isyak. Ni dia panggil hak mursyid. Kalau dia tak mursyidnya, dia baca kitab Faridatul Faraid, makrifatullah, berpegang di akidah. Kena syuhud, kena mari, kena zauk, kena rasa. Tengoklah, ngaruk dah. Dia baca pula kitab hikam Ad-Durrun Napih, belum lagi makrifatullah. Belum makrifatullah ni mayabang tak ada terima ni tak ada makrifah kafir lagi ni. Allah digebubuh kat tu. Dia kadang-kadang perlu juga cerita pengalaman, tapi kadang-kadang malu nak cerita pengalaman. Boleh jadikan pengalaman sebagai panduan, tapi berasa kadang-kadang
Aib juga, malu juga. Saya mula mengaji kitab hikam ni umur dalam 14-15. Minat. Mula-mula saya duduk pondok umur 14. Dekat aja dengan sini ni, pondok tu Haji Abah. Tu Jiring. Ni Wakatan Besu, Dalang. Ke kat mana? Dalang tunjuk kat mana tak tahulah ni. Kak Nung. Kak Nung. Saya mula-mula ngaji pondok tu Haji Abah masa umur 14 tahun. Dalam umur 15-16 tu saya mula ngaji kitab hikam, tapi di luar. Bukan di pondok. Di luar. Tapi yang mengajar tu dicampur. Berpegang mesti ingat. Tak ingat tak pegang, kafir dibubuh. Mudah je. Kita beriman, dan kita ni akan cerita iman. Apa dia iman? At-tasdiq bil qalbi. Iman ni benar hati, mengaku putus di hati, percaya sepenuh di hati. Itu tahu iman. Iman bukan asyuhud bil qalbi, bukan syuhud di hati iman. Syuhud ni maqam ihsan. Ka'annaka tarahu. Itu ihsan. Itu bukan ihsan, itu maqam ihsan. Ihsannya Nabi sebut anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Apa makna mengabdikan diri akan Allah? Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Itu ihsan. Kemudian buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang ni, dia ada maqam muraqabah, dia ada maqam musyahadah. Ka'annaka tarahu, maqam musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu maqam muraqabah. Jadi maqam musyahadah tu dia syuhud dengan zauq ni. Itu maqam ihsan dia panggil. Bukan ihsan, maqam ihsan. Kita cerita iman at-tasdiq bil qalbi, benar hati. Itu iman. Tiba-tiba cerita bab iman, cerita bab makrifah, cerita bab i'tiqad, mesti zauq di hati, mesti syuhud di hati. Perjalanan dah. Jadi apabila saya belajar, dengar cerita-cerita, tapi kita ni budak-budak ni tak berapa jelas molek. Dengar cerita-cerita Tok Guru mengatakan tempat saya pergi tu tak akidahnya salah. Dengar cerita. Tapi kita nilai masa tu nilai mana ramai orang ngaji. Nilai kata mana ramai orang ngaji. Hak tempat yang dikatakan akidah dia salah ramai. Hak yang mengatakan akidah dia salah mengajar tak ramai. Maka nilai yang kitanya nilai yang dengar ramai dengan tak ramai. Kalau ramai betul. Kalau tak ramai tu tak betul. Nilai gitu. Jadi termasuk ramai-ramai tu kita sendiri. Yang kita nilai betul dengan nilai apa? Kita budak ketiga pun satu. Hak ramai-ramai lain sama juga. Digi ramai sebab apa? Sedap cerita. Sedap. Ya sedap cara penyampaian sedap. Hak tak ramai ni pesen tu tua-tua mengajar kan tak sedap kan, tak ada main, tak ada galak, tak ada apa kan. Jadi orang tak minat. Jadi tak ramai. Jadi kita kan ramai. Betul. Mengajilah. Jadi nak kena syuk sama, nak kena ingat. Ingatlah di antara dia sebutnya tengok lembu. Ingat sangat tu betul lembu. Tengok lembu. Ingat dah Allah yang menggerakkan lembu, Allah yang menghidupkan lembu, Allah yang membela lembu tu. Ingat dah Allah. Dah ingat kafir dibubuh. Mudah je kafir. Hak ni yang Nabi kata ni akhir zaman, Islam pagi, kafir petang, Islam petang, kafir pagi. Betul dia ingat. Dia tak ingat Allah yang menggerakkan lembu, mana tak berpegang Allah yang menggerakkan lembu, kafir dibubuh. Jadi kita ni hak betul benar Allah berat dah lah, kafir dah lah, aku berat dah lah. Tak nak ingat kat mana? Tak ingat kat mana? Renung-renung ke lembu, nampak dah tahi lembu, kulit dia tu. Nak nampak ke apa? Maknanya Allah syirik sama dah, kafir sama dah, syirik sama. Duduk pondok tak nak nilai, duduk pondok. Duduk pondok ngaji bukan ngaji kapung, ngaji daripada pagi pas ke malam. Tak nak nilai. Betul kapung nak nilai macam mana? Kapung main ramai-ramai tu kerana pandai cerita. Dia campur aduk. Ngajar pegangan, pergi pada syuhud,
Ngajar bab hakikat syuhud pergi pada pegangan, dicapur. Saya pun berpindah. Masa tu tahun berapa tak tahulah. Awal 80-an lah. Awal tahun 80-an. Tahun 83 saya masuk pondok. Tahun 34 gitulah. Tahun 34 masuk pondok. 3 tahun duduk kat pondok Raja Abbas, saya pergi pondok Pasir Tumbuh. Pergi pondok Pasir Tumbuh. Tahun yang kedua, saya jumpalah satu guru yang mengajar kitab hikam. Saya pergi tempat tu, tengok Allah di kalangan pelajar-pelajar semua lama-lama ada belakang situ. Termasuk orang kita kenal-kenal pun ada situ. Tapi selama berkawan tu sepatah tidak cerita kalau dia ngaji mana-mana. Ni luar, ni jauh ni. Dalam 10 km juga daripada pondok. Makna kalau kawan-kawan kita lama-lama, kita orang baru dia orang lama. Dia pergi situ tak cerita sepatah. Orang tengok ada orang lama-lama lah, baru tak ada. Tunggu baca kitab hikam. Tunggu baca kitab hikam. Maknanya hak mengaji ni hak memang kita tengok orang hak steady belaka dah lah. Sesi yang pertama, kuliah yang pertama. Tunggu ni hurah berkaitan dengan syariat hakikah di pun hurah. Dia pun letak molek antara dua ni. Sesesi tu nampak lah berkeni bahang saluh dah raja. Kadang kita hakikah menceritakan qadaitu biriddati, aku menghukumkan aku riddah murtad. Apabila lupa kepada Allah satu saat, maka dihukumkan murtad, riddah. Maka riddah dalam kita hakikah bukan riddah syariat. Riddah syariat keluar Islam kepada kufur, ma'azabillah. Di riddah dan kita hakikah, riddah di mana terbalik. Terbalik mana? Terbalik di maqam yang tinggi, muqarrabin hampir dengan Allah, turun kepada maqam yang lebih rendah. Riddah terbalik maqam. Bukan riddah agama. Sebab itu bukan cerita bab syariat, itu cerita bab hakikah. Mana murtad maqam dia panggil. Tapi bila orang yang mengajar tu bukan ahli, murtad, kafir. Digibu murtad agama. Satu sesi tu. Tunggu tu hurah Allah. Baru nak baru terbuka. Barulah saya ngaji betul benar kitab hikam. Tapi pada masa tu tak ada lama saya pindah ke foto ni terputus. Tu Haji almarhum tu Haji Abdul Rahman wakaf baru terputus. Tapi dalam mengaji boleh fahamlah perjalanan kitab hikam, boleh fahamlah perjalanan kitab Ad-Durrun Nafis. Setakat tu je. Kemudian saya pergi foto ni diputus kat tu jelah. Tapi faham ilmu tu sendiri. Makna jauh perbezaan antara pembicaraan syariat dengan perbicaraan hakikat. Dalam kitab hikam sendiri Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan syaitan baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Syaitan dengan mana ba'uda, kata Imam Syargawi. Syaitan dengan mana jauh perbezaan antara mereka yang mengenal Allah dengan berdalilkan Allah, dengan mereka yang mengenal Allah dengan berdalilkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah dengan dalil makhluk. Mereka mengenal Allah dengan dalil Allah tu sendiri. Sebab apa? Sebab hati mereka sentiasa syuhud kepada Allah, sentiasa memandang dengan basirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka maqam aulia. Maka dalil Allahnya Allah. Araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Tuhan aku dengan Tuhanku tu sendiri, bukan dengan langit bumi. Kita mengenal Allah dengan langit dan bumi. Jauh perbezaan antara makrifah aulia dengan makrifah kita permulaan agama. Kalau kita ada cerita pun, kita berasa guana agama-agama. Makrifah kita ni, kita ada makrifatullah. Permulaan kita ada makrifatullah. Macam mana makrifah kita dengan makrifah aulia, makrifah para sahabat? Berasa-berasa macam dekat-dekat je. Sikit lagi sampai situ. Bukan agama. Kita ada makrifah permulaan agama. Makrifah aulia, makrifah bisyuhud, bizauq, birujdan. Itu makrifah aulia, makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi antara makrifah kita dengan makrifah mereka, kalau kita hikam tidak mengatakan jauh, kita berasa macam mana? Berasa macam dekat? Itu perbezaan. Ni kena letak molek lah. Dia bolok sini punah. Sebab itulah kita ni
Yalah dia di pengalaman masing-masing lah. Kita ni gapa-gapa nak cepat. Mengaji nak cepat pandai. Kalau lambat-lambat tambuh nak lompat-lompat. Kalau beramal pula nak cepat berjaya. Nak cepat sapa ke Tuhan ni. Lambat-lambat tu jadi ni dia panggil apa ni? Istiqjal. Istiqjal. Gopoh. Mustajilun orang yang gopoh. Kalau kita buka dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu daripada peluang besar syaitan menipu kita adalah istiqjal, gopoh. Itu salah satu peluang besar syaitan nak menipu daya kita. Kita gopoh. Belajar pun gopoh, beramal pun gopoh. Belajar tak mengikut dia punya tertib, keutamaan tertib. Tak belajar gitu. Lambat dia kata. Ni. Buat amal gitu juga. Buat amal nak rasa lalu, nak mari lalu, nak rasa lalu, nak mari lalu. Ni bila ni? Bila ni? Ada benda lah. Hak ni bahan nak shortcut ni. Nak shortcut macam-macam lah. Apa itu gopoh. Kaedah ulamanya man istu'jila qabla awanihi uqiba bihirmani. Kita gopoh sebelum sampai masa mengakibatkan kita tertegah, tak boleh daripada awal lagi. Tu kaedah ulama lah tu. Macam ginilah kalau kita ngaji fiqh kan. Contohnya ni, tuak masam. Tuak masam ni lambat jadi cuka. Cuka nira ni habis dah. Lepas tu orang duk mitok, kita pun ubuh obat biar dia cepat. Masa tak sampai lagi, kita pun cepat. Jadi suci dah cuka nira dah kekal najis. Sebab apa? Sebab gopoh. Tak sampai masa lagi nak pergi ubuh obat. Babi hirman mengakibatkan tak dapat daripada awal. Contoh kita kata, lambat orang tua ni mati. Bila nak mati nak akan saka. Nazak segar. Nazak segar. Kita tukang jaga jadi ekak dah. Balah adik-beradik dah. Masing-masing tak boleh belaka dah ni. Susah dah ni. Oni sibuk. Bila nak mati, lambat kita pun bunuh. Maka mengakibatkan anak yang bunuh ni langsung tidak ada bagian pesaka walaupun 1 sen. Sebab apa? Gopoh. Ni kalau hak pekoh lah. Ni kalau hak pekoh. Ni sama juga. Kalau kita belajar gopoh tak akan capai hak ilmu kita yang sebenar. Kita beramal pun samalah. Mana kita kena peringkat-peringkat. Kita kena peringkat-peringkat. Kena atur molek. Mana kalau kita bab mengaji syariat lah. Kalau kita nak ngaji kitab-kitab hakikah ni, kita kena nilai diri kita. Dan kita kena pastikan yang mengajar kitab hakikah tu dia betul-betul berguru. Dia betul-betul berguru. Dia orang sekarang ni dia guna kepetahan saja. Bergurunya tidak. Saya sampai sekarang saya mengajar kitab hikam dengan anak almarhum Tuk Haji Rahman Wakaf Baru tadi. Dengan anak dia Ustaz Syarifuddin di Wakaf Baru. Saya berulang sebulan sekali. 2 orang. Saya dengan kawan Ustaz di pondok Tapu. Menantu pada Tugu Pondok Tapu. Saya pergi 2 orang. Mana mengaji di rumah lah. 2 dengan Tugu dengan Ustaz. Mengaji kitab hikam. Sebelum daripada tu saya sempat khatam kitab hikam dalam tempoh 7 tahun lebih kurang. Dengan anak murid kepada almarhum Tuk Haji Abdul Rahman, Tuk Guru ni Puan Amik Gunung. Dia mengajar di Pasir Putih. Saya pergi tiap-tiap hari Sabtu dalam 6 tahun 7 tahun, khatamlah sekali. Masuk round yang kedua tu dalam 2 tahun Tuk Guru meninggal. Gitu je lah. Tuk Guru dia mengaji almarhum Puan Amik Gunung, dia mengaji kitab hikam dengan Tuk Haji Rahman Wakaf Baru 3 kali habis. Mengajar pun kerana disuruh oleh Tuk Guru sendiri. Yang mana Tuk Haji Rahman Wakaf Baru ni adalah murid kepada Syekh Syafi'i Mekah. Syekh Syafi'i Mekah ni ramai murid di Malaysia. Tapi murid di Malaysia ni sebahagian kecil saja yang mengajar kitab hikam di Malaysia, walaupun mereka anak murid pada Syekh Syafi'i Mekah. Yang masyhur ulama hakikah di Mekah yang sezaman dengan Padai Bakurah tu. Sezaman dengan Padai Bakurah, Syekh Syafi'i Mekah.
Dia di antaranya murid dia tu Seleha, murid Syekh Syafi'i Mekah. Tapi sebahagian murid baca kitab hikam, sebahagiannya tidak. Walaupun mengaji dengan guru yang ahli sekalipun, balik kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Dia tengok kepada kemampuan dia sendiri dan orang yang nak mengaji. Jadi almarhum Pak Samit Guna dia ngaji dan khatam 3 kali, disuruh oleh gurunya supaya mengajar, baru mengajar. Tempat kita tak mengaji pun, dia pergi jumpa guru 3 kali je, lepas tu dia gohik sendiri. Ada masalah dia telefon, ada masalah dia telefon. Mengaji tidak, 3 kali je. Guru dia kata 3 kali pergi, lepas tu tak sempat lagi, dia baca sendiri, buat rakaman, mengajar kita hikam tak kumpulan mani. Ni. Pernah dengar sekali dia mengajar. Memanglah kitab hikam tak kumpulan mani ni ejaan lama. Ya nun, dia baca hayyinun, bahasa Arab dia buh. Hayyinun. Ya nun tu hina. Hayyinun je hina. Lah. Dia baca hayyinun. Bahasa Arab dia buh. Jawi Melayu bahasa Arab jadi. Tengok. Gomo molek-molek ada. Mim lam ya. Mulia, bukan meli. Kaf jim, keji. Tu ejaan lama. Tapi tak mengaji, berani baca kitab hikam. Ni masalah. Lepas tu kata kita kena beringatlah. Dialah kita baca kitab-kitab hakikah ni, hak tukang baca pun jadi standard sikit. Hak tukang dengar pun naik makam. Naik makam perasaan lah. Tak ada gapo satu. Kan? Ni akhir zaman ni kita kena cumak lah. Mana kalau orang kata ngaji syariat saumur tak habis-habis, bila nak sapa Tuhan, saya kata apalah. Saya kata apa, kita ni nak duduk atas garis agama tu je. Kita nak duduk atas garis agama. Kemudian Allah Ta'ala pilih kita naik kedudukan insya Allah Ta'ala, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita nak ada agama. Islam kita kemah, iman kita kemah, ihsan kita kemah. Ada 3 komponen agama, ada agama. Sempurna agama, maqam aulia, sempurna agama. Tapi ada agama, alhamdulillah. Tapi kalau Islam, iman dan ihsan pun kucalana, tauhid, fiqh, tasawuf pun kucalana, lepas tu kita nak cerita bab kita nak hampirkan diri dengan Allahnya macam mana. Tapi memanglah kita duduk keadaan seumpama ni, duduk belajar, lepas tu duduk amal, memanglah kita ni turun naik lah kita ni. Kadang-kadang comel sikit, bukan comel banyak, comel sikit. Lepas tu kok hanyu khoya, banyak benda yang sia-sia kitanya. Taubatnya tidak. Lepas tu buat amal pula sikit-sikit. Gitu je lah. Kadang-kadang dosa-dosa pun kenal, tak kenal. Nak taubatnya kok mana? Dosa pun tak kenal lagi. Belajar-belajar, akidah ni salah, baru tahu. Belajar-belajar, buat gini tak sah semayang, baru tahu. Belajar-belajar, sifat hati seumpama ni haram, dosa besar, baru tahu. Dan kalau dosa pun kita tak kenal habis, taubatnya kok mana? Kalau taubatnya tak ada perjalanan. Sebab Al-Ghazali mengatakan taubah adalah permulaan jalan bagi salik, orang yang menjalani penjalan hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan taubah juga adalah anak kunci kejayaan muridin. Ni permulaannya adalah taubah. Tapi kita nak bertaubah, kita kena ilmu cukup. Sebab kita nak bertaubah dengan bahawa kita nak kembali daripada jauh dengan Allah kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh dengan Allah tu kenapa? Kerana dulu kita tak semayang. Itu sahaja kita jauh daripada Allah. Macam mana dengan pegangan kita? Kalau pegangan kita tak betul, dia panggil kita dekat dengan Allah ke? Lagi jauh nak banding dengan tak semayang tu. Kalau pegangan kita tak betul. Sekarang kita semayang. Semayang ada garis panduan, ada syarat, ada rukun, ada syarat bagi tiap-tiap rukun. Kalau semayang kita tak ikut garis panduan, itu taubah ke? Itu bukan taubah. Bahkan semayang tu zanbun kabir, dosa besar, derhaka dosa besar kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada taubahnya? Tidak ada. Berarti macam mana dengan hati kita dengan Allah? Taubahnya mana? Tidak ada. Taubahnya tidak ada, dia pun buat amal sunat.
Dia bertarekah, dia berzikir ribu-ribu, taubahnya tidak ada. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni. Apabila cerita berkaitan dengan ilmu ni memang banyaklah. Banyak mana macam kita kata dah. Jadi macam berlawang saja dia. Orang duk tala sokmo, duk kata sokmo. Kalau sebut fardu ain, duk kata fardu ain sokmo. Dah fardu ain sokmo, tak ada ngajar lain. Kadang-kadang terasa juga. Fardu ain sokmo, terbaik-baik jawab dah saya pandai fardu ain je, dah awak pandai ilmu fardu kifayah, awak ajarlah awak aling. Tu nyekik orang gitu. Nyekik. Dah ustaz je fardu ain saja, dah saya pandai fardu ain je, tu pun alhamdulillah dah. Dah fardu kifayah, awak alim tak awak ajar. Tu nyekik orang gitu. Ajar fardu ain pun kata, kalau kata nak ngaji kitab hakikah, ngaji kemas syariah dulu, kata dia orang marah dia orangnya. Dah bila kita nak ngajinya? Nanti dah tadi jangan gopoh. Kalau kata nak bertarekah, biar kemas syariat dulu, marah dia orang pula. Nak berzikir banyak-banyak pun nak ada syarat tu, syarat ni pula dah. Lah berzikir. Kita nak ingat Allah. Ingat Allah ni ada ingat yang wajib, ada ingat yang sunat. Uzkurullah, ingat oleh kamu akan Allah. Zikir, ingat akan Allah. Ni zikir ni luah pengertian dia. Solat, zikir. Mengajar, belajar, zikir. Ngaji Quran, zikir. Zikir ni umum. Sehingga kan dalam kitab-kitab kita bekerja untuk nafkah keluarga tu pun zikir dia panggil. Sebab apa? Sebab kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita menyempurnakan nafkah keluarga, kita pun kerja. Sebab apa kerja ni? Sebab kita ingat perintah Allah supaya kita mencukupkan nafkah keluarga. Zikir dia panggil. Kita faham zikir pegang sebeh duk sejik kerja buat dah. Ada. Duk pegang sebeh duk sejik. Kerja buat dah. Lepas tu macam mana di rumah anak bini nak makan apa? Allah dan Rasul dia kata. Kan kelah bunyi tu. Allah dan Rasul di rumah dia. Dah makam sana bakar kan. Makam sana bakar, derma sekalian tinggal Allah dan Rasul. Duk makam tu dia. Makam sana Umar separuh je derma, separuh lagi tinggal. Tu makam sana Umar. Dia makam tinggi di sana Umar lagi. Tak payah kerja. Dah di rumah macam mana? Allah dan Rasul dia bubuk. Sebab apa dia faham zikir ni kena pegang sebeh duk sejik. Zikir ni umum. Kita nak ingat ke Tuhan ni ada ingat yang wajib. Ingat yang paling besarnya kita berdoa adalah pegangan. Itu yang paling besar sekali. Ni panggil majlis zikir ni. Sebab apa majlis kita nak supaya kita ni akidah betul, mayabang betul. Ini zikir hak wajib kepada kita. Hak zikir sunat-sunat, nak bertarekah, nak berzikir puluh-puluh ribu, kena kemah hak wajib dulu. Kena cukup wajib dulu. Taubah wajib, kena cukup taubah dulu. Kalau tinggal semayang, tinggal puasa, kena sesal hutang-hutang tu. Boleh sebut kata kena kodok semayang dulu apa semua. Jadi orang ni jenis kadang-kadang dulu tak semayang, tak apa. Tak semayang. Mai ke insafan, dia pun berzikir, bertarekah. Belah-belah ribu. Lepas tu mana kodok solat ni tidak ada. Bila sebut kodok solat ni wajib ittifaq 4 mazhab. Kodok solat ni pandangan Imam Nawawi katakan ijma' ulama wajib kodok solat tinggal dengan sengaja tu. Walaupun ada pandangan Ibn Hazmin contoh itu pandangan yang menyalahi persepakatan 4 mazhab, kita tak pakai pandangan tu. Bila sebut kata kodok solat, dah ni duduk amal sunat berzikir, qada solat wajibnya tidak. Dia kata orang mati lepas bunuh orang 100 orang tu, dibunuh 99, dibunuh yang ke 100 tu kan, kemudian dijumpa dengan guru yang sebenar. Guru yang sebenar suruh dia berhijrah, dia pun berhijrah, mati tengah jalan, masuk syurga. Tak ada pun qada solat, dia kata dia buat misal kat tu. Tak relevan misal tu, kawan tu mati dalam perjalanan, relevan apa? Hak tu kan kata qada solat. Solat dan kedak tak tahu tu. Hak mati dalam perjalanan apabila disuruh supaya berhijrah tu. Hak bunuh 1 orang tu lah.
Tu pun tak dalam qada solat boleh masuk syurga dia kata. Oh kata paruk juga kata. Cuma suruh qada solat, suruh qada puasa, sempurnakan kewajipan. Hak sunat-sunat ni dah bila? Ni kata gopoh ni. Gopoh. Mana? Ni baru orang dia kata, oh kita nak berzikir, nak bertarekat, begitulah syarat, beginilah syarat. Nak kena kemas syariat. Tak, kita kemas syariat bukan kerana nak bertarekat. Kita semua orang sama je. Sama ada nak bertarekat ataupun tidak, hak syariat, hak fardhu asas memang tak lagi dah. Tak lagi dah. Cuma biasa saya sebut bab belajar ni sendiri. Bab belajar fardhu ain ni tak payah belajar. Sebenarnya kita ni tak payah belajar. Kita diajar oleh mak ayah kita daripada umur 7 tahun sampai umur 15 tahun, kita balik cukup ilmu fardhu ain. Kita beramal je. Itu je asal dia. Tapi kita dapat didikan seumpama tu. Lepas mana kita ni hak belajar ni belajar hak lebih-lebih kita nak belajar ni. Lepas umur 15 fardhu ain beres dah mak ayah kita ajar, jangan tinggal belajar. Belajar semua ilmu agama Allah luah. Ni. Ilmu fardhu ain ada cerita ilmu fardhu ain. Sebab ilmu fardhu ain ni luluh sebelum kita umur 15. Akidah kemah, semayang bang dengan ilmu syarat rukun, ilmu tasawuf pun cukup. Sifat-sifat mahmudah 10 tu cukup. Sifat-sifat mazmum 10 pun tu kita tahu. Tu hak fardhu ain. Hak mak ayah kita wajib ajar kita sebelum kita umur 15. Mana kita tak payah belajar ilmu fardhu ain ni. Kita diajar nak ke tambung. Faham tak? Tapi kita dapat didikan seumpama tu. Tak dapat. Kita kena belajar sendiri lah. Jadi kalau kita duduk tahap nak kemah ilmu budak-budak ni, lah bila warnanya kita balik asal. Balik daripada awal. Saya tua dah ni takkan nak balik awal gitu. Tua umur. Tua kulit. Nak kulit. Kulit tua lah. Keduk tua lah kulit tu. Ilmu budak. Bukan ilmu orang tua. Kena belajar pasal budak ah. Ada ni. Dia belajar kena ikut ilmu, tapi umur tak ada, tarah umur tak ada. Jadi kita kena belajar daripada awal. Belajar daripada awal ni, lepas tu bila warna dah kita gendana lama dah. Kita belum balik tak dapat didikan yang sebenar. Lepas balik kita tak belajar ilmu agama. Kita sebenarnya belajar ilmu dunia. Siapa aku nak habis hujung dunia lagi belajar ilmu dunia. Habis belajar ilmu dunia, kerja. Ilmu agama tak belajar. Kemudian baru nak belajar. Lepas tu bila kita nak ambil tarekat? Bila apa? Ni yang gopoh lah. Tapi kadang-kadang kena cermat. Ada satu murid tu dia jumpa satu guru nak ambil tarekat. Ada orang kata nak ambil tarekat ni kena ilmu asas kena cukup. Tak payah kata dia. Saya boleh tolong awak. Guru tu kata, saya boleh tolong awak. Ilmu fardhu ain boleh tolong. Faham tak? Tanya dia tolong macam dia ajar ke? Dia tak ajar. Dia tolong. Dia tolong, nak tolong hak ilmu fardhu ain. Bukan ajar, nak tolong kat mana? Baik dia tolong kita semayang. Awak tak sembahyang, saya tolong. Boleh tolong semayang fardhu ain. Hak tu kewajipan atas masing-masing. Belajar fardhu ain kewajipan masing-masing. Tak ada orang boleh tolong. Kalau dia kata tak apalah, saya ajarlah awak sekarang. Tak apalah. Ni saya tolong tapi bukan ajar ilmu fardhu ain. Sebab tu ada negeri yang meluluskan tarekat, dia meluluskan satu-satu tarekat, dia buat syarat di dalam tu. Syaratnya lebih kuranglah maksud dia kena memenuhkan ilmu asas syariat. Dia buat syarat. Dia luluskan satu-satu tarekat, dia pun buat panduan syarat. Di antara syaratnya tempat tu mesti memenuhkan ilmu syariat hak fardhu ain tu. Tu tak dapat tidak. Dia kata nak tolong tapi dia ajarnya tidak. Mana agama kita? Saya pengalaman tarekat ni macam belajar juga. Jadi kita budak-budak ni nak cepat nak jadi tok khamak. Pasal tu lah. Cepat nak jadi tok khamak. Nak beramal jadi tok khamak. Gitu. Tak lagi dah. Pasal kita memang dia. Jadi saya pun tarekat suatu babi apa semua, kemudian barulah belajar kena atur molek
kena belajar molek dulu ilmu tarekah supaya kita boleh nilai tarekah sebenarnya mana. Kita tarekah dulu, belajarnya tidak. Dah belajar pondok ke apa? Kita belajar pondok, belajar syariat. Syariat ilmu lain, tarekah ilmu lain. Duk pondok belajar syariat. Kita terjun dalam bidang tarekah, ilmu tarekah kita tidak ada untuk pengenalan kita mana tarekah yang sebenar, guru mursyid yang sebenarnya macam mana. Kita tak ada ilmu tu. Maka kita pun ikut arus saja, ikut orang bawa. Kemudian baru saya belajar, baru tahu selama ni hak saya terbabit tu banyak yang salah. Banyak yang salah. Tahu kemudian. Sebab apa? Terjun dulu, belajar kemudian. Sebelum tu belajar, tapi bukan belajar ilmu tarekah, belajar ilmu syariat. Belajar ilmu syariat tu ilmu lain, tarekah ilmu lain. Ada. Jadi macam mana kita orang awam ni, macam mana apa atas masing-masing. Kita kalau ilmu tak kemah, kita kemah ilmu, asas-asas kewajipan. Lepas tu kita nak berzikir. Kita zikir kitanya orang awam ni mengaji Quran. Mengaji tauhid molek, ngaji fiqh molek, ngaji tasawuf molek, ngaji Quran. Cari guru Quran. Zikir hariannya baca Quran. Kalau nak zikir lain, buka zikir harian dalam kitab Idatus Salikin contohnya. Wirid solat kita biar cukup contohnya. Atau syariat kitanya. Lepas tu kita nak banyak zikir, selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Baca Quran. Belajar Al-Quran molek, cari guru musyafahat, lepas tu amalannya membaca Al-Quran. Buat macam tua-tua dulu. Sentiasa mereka dengan membaca Al-Quran. Cukuplah. Lepas tu perbanyakkan selawat. Lepas tu yang dia mikirlah, makam-makam itu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak ke ngaji Quran? Dulu dia lagi. Bukan kata nak ngaji Quran, nak betul Fatihah pun dia lari. Nak berzikir, nak beramal. So ngaji Quran memang dia tak ngaji Quran, malu. Buka mulut je Allah. Kerah lidah lebih dari mu'allah dah. Betul Fatihah pun tak ambuh, nak cerita macam mana. Saya cuma selamatnya sebab saya tak main. Orang panggil maya ni saya tak main. Tak maya apa panggil? Orang biasa duduk perang dalam maya kan. Saya tak ada tu. Jadi selamat. Kalau orang kata apa pun tak tahu. Jadi selamat. Ada. Tak pandai. Dia tak ada capu, tak pandai capu, tak reti. Tak tahu apa tu. Jadi selamat. Kalau orang jenis ni dia balah dalam tu main tu balah lelah kata dia main gitu. Jadi orang kata ada orang kata macam-macam, tak apalah. Kalau tahu pun maklumat saja. Sini tak ada sebab tak ada tu. Cuma pipik ngatan gitu je lah. Nak bertarekah kena ngaji molek. Orang pondok sendiri pun ilmu syariat kemah pun molek ada terbabit dengan tarekah yang salah biasa je. Orang pondok sendiri pun ada satu kisah, dia pergi satu tempat zikir di Fotoni. Dia pergi dalam 5-6 orang, pelajar lama-lama 5-6 orang ni. Bukan orang baru ni, duduk pondok Gigi di satu bukit itu dekat gua, yang mana masuk dalam gua tu bawa tak ada benda-benda dunia, tidak ada. Dia bawa kusan macam cerita Piramli. Ni, kusan gini je, bawa gini je. Masuk dalam gua beribadat. Apa tu akan dapat macam-macam tu. Akan dapat macam-macam. Jadi budak pondok hak lama-lama duduk pondok ni, dia pergi jumpa guru tu. Oh, awak 5-6 orang ni suci bersih dah. Dia cong dia akak. Suci molek. Sikit je lagi. Kalau mana beramal dengan dia, memang sapa ke Tuhan lalu. Sikit je dah orang duk ngaji lama dah. Punya dia hura-hura tu, hak budak pondok lama 5-6 orang ni, seorang je nanti dulu. Hak guru dia, oh ya dah tu. Dia kata kita sikit apa Tuhan ni. Nak lalu, orang kata nanti dulu. Seorang je tang, jangan. Seorang dalam 5-6 orang, seorang dia kata jangan. Akhirnya balik. Tahulah kemudian salah bawakan. Tahu kemudian pun salah. Tu dekat-dekat dah. Dalam 5-6 orang, seorang je kata sabar, tawakkuf dulu. Jangan buat keputusan lagi. Tu orang pondok dah. Lepas tu ada satu guru pondok. Dia buka pondok di Fotoni. Ni ilmu ni bukan level di Malaysia. Di Fotoni. Muridnya ramai dah.
100 lebih dah muridnya. Kat 10 tahun. Pondoknya mampu gitu. Dia tinggal pondok dia, dia pergi beramah. Ikut zikir. Tu baba pondok dah tu. Jadi pelajar pondok pergi jumpa satu tok guru, satu baba yang dikenali orang hakikah dan dikenali sebagai aulia illah. Orang siang nak takat dia, orang siang nak takat, berenang atas darat. Orang siang nak takat dia berenang atas darat, apa dia nampak air. Berenang atas darat gitu je. Kalau ziarah dia dengan keadaan dia tak ni zuhud dia dengan baju t-shirt dia tu berlubang-lubang macam kena tembok peluru lah. Lubang atas ribu ada bata buruk gitu je. Jadi anak murid hok teguh hok hilang pergi tinggal anak murid nak beramal. Dia jumpa dengan baba ni hok memang pakar dalam ahli dalam bidang, musyrik dalam bidang ni. Tu jawab mana? Tu gumung tu bahasa sesak dah tu. Salah dia ikut ah. Baba ni royak. Tu hok buka pondok dah boleh tertipu lagi. Bayangkan. Lepas tu kata kena sabar. Kena sabar. Amalan kita tadi ngaji molek, fardu ain, lepas tu ngaji Quran. Lepas tu zikir hari yang biasalah. Lepas tu perbanyakkan selawat. Hati. Lepas tu jangan duduk gopoh-gopoh lah. Dia duduk gopoh. Ini cerita kalau syariat beres ni. Kalau syariat fardu ain tauhid pun dah tengah tepi, fardu ain fiqh dah tengah tepi, fardu ain tasawuf pun tengah tepi, orang ni kena belajar beradab ni. Sebab kita gendala kewajipan daripada umur 15. Sebelum 15 kewajipan ibu bapa kita ajar kita ilmu fardu ain. Bila kita umur 15, kewajipan naik atas zimmah, tanggungjawab kita. Kita umur 15 wajib atas kita belajar tauhid fiqh tasawuf. Kita bukan belajar umur 15, kita belajar umur 51. Balik 15 jadi 51. Baru nak belajar. Lepas tu guna tu dia kena tupu sepenuh masa. Mana saya biasa cakap lah, tapi orang tak boleh nak terima ni, dia kelong tu. Dah saya nak belajar macam mana ustaz? Saya ni tak ada ke satu ni, hidup pondok. Sebut hidup pondok. Dah apa dah? Anak besar-besar belaka dah. Lepas tu rumah kan ni rumah. Hidup pondok lah. Sewa pondok ke, beli pondok ke, duduk pondok. Tu kira apa? Ekstrim sikit lah. Tapi kalau betul-benar nak belajar gitu. Sebab tu pondok pasti tumbuh. Orang luar mari tumpang belajar. Orang hok pecek-pecek dah mari tumpang belajar. Orang depan kelupu mari tumpang belajar. Sebab apa? Dia nak tupu. Tapi kalau kita tak pergi mana-mana, kita ngaji kapung, kita kena penuhkan. Masa kita maghrib ke subuh ke duha, hok tak ada khijir dah. Maghrib, subuh, duha, kena ngaji mufadhal ain biar kemah. Kalau kita ni ada kekangan khijir apa semua, sekarang tidak ada alasan. Sekarang ni ada live FB belaka dah sekarang ni. Tak ada alasan. Bagi orang yang ada kekangan masa tak ada alasan. Dia kena tupu sungguh-sungguh. Lepas tu hak kita. Lepas tu kita nak pastikan anak bini kita biar lepas fardu ain sama. Sebab itu kewajipan atas kita. Hak ni kewajipan ni pun apa garu kepala dah putih rambut-rambut duk mikir. Duk mikir. Putih rambut mikir benda lain tu. Kena cerita bab kita, tanggungjawab kita pada keluarga. Hak kewajipan pun kucalana dia nak pergi gomoh amalan-amalan sunat dan akan kewajipan pun tak sesat, syariat pun tak sesat, bukan jalan dia. Itu bukan jalan dia. Jadi minggu ni kita tak ada faridatul faraid. Mana? Ni sama dengan minggu lepas ni. Sama dengan minggu lepas. Kita jadikan sebagai panduan kepada kita apa-apa yang berlaku pengajaran. Sebab saya benda-benda gini lama dah. Maknanya Allah, Tuhan selamat je. Tuhan selamat je. Kalau kira kau ikut situ, mana je buat saya tak ikut. Saya ikut belaka. Ni nak cari ni, ikut belaka. Ikut kediam baru tahu sesak kena. Dah kata kan. Dah kita mencari dalam belajar pondok tu. Tapi kita cuti pondok cari, pergi situ, pergi sini, pergi tu cari. Mencari. Lepas tu kadang-kadang ni orang pondok, orang sekolah pun sama. Dia orang sekolah kadang-kadang saya nak terjun di medan thariqah secara praktikal. Nak terjun macam mana? Awak ada ilmu thariqah secukupnya atau tidak? Yang awak nak nilai betul ke tak betul perjalanan. Ini jadi masalah. Jadi mudah kita terjun dalam keadaan kita pun ilmu tak kemah.
Kira-kira macam mana? Kira-kira macam kita syariat lah. Mana kalau orang kata kita ni syariat saja, syariat kita pun alhamdulillah. Nak bersyariat, nak belajar fardu ain pun pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ramai mana tu hendak pilih. Walaupun duk sejid surah belajar fardu ain tak embuh. Ramai mana gitu. Hak tak kenal majlis surah tu cerita lain. Hak majlis surah 5 waktu pun kalau tuan tak pilih, tak embuh belajar tauhid, tak embuh belajar fiqh, tak embuh belajar tasawuf fardu ain, tak embuh. Nak beramal je. Jadi kalau kita terbuka di hati nak kemah ilmu agama asas ni, itulah sebesar-besar rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat dengan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, dan kita bukan kesalahan telah lalu, sekarang pun kita masih lagi duduk dalam melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah minggu depanlah saya sambung balik wassalatu wassalam ala tarjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.